Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar SMK Taman Ehsan, pelajar tingkatan 4 tingkatan 4 bagi tahun 2021. Sebelum tu izinkanlah cikgu maknanya dekat sini cikgu bersama dengan guru-guru kaunselor yang lain iaitu Cikgu Natasha. Okey. Cuba apa yang cikgu nak ketengahkan sedikit untuk tahun ni sebab kita tahun ni kita tak dapat lagi buat masa sekarang lah buat masa sekarang kita belum lagi dapat hadir ke sekolah atas sebab utama masalah COVID seperti yang kita tahu COVID. Untuk hari-hari COVID ni suatu orang cakap fenomena dah jadi satu fenomena baharu yang mana kes COVID di Malaysia meningkat hari demi hari, dan kalau kita tengok statistik pun dia tidak mendata tau. Dia maknanya kes ni mencecah 4 angka sekarang. Jadi kita di pihak sekolah, even daripada kementerian sendiri pun dia orang ambil berat tentang keselamatan pelajar-pelajar di sekolah di Malaysia. Okey, tapi tak apa. Cikgu cuba juga membantu kamu-kamu semua pelajar-pelajar tingkatan 4 yang baharu untuk terus bersama cikgu-cikgu di sekolah. Okey. Untuk makluman kamu hari ni cikgu akan berkongsi beberapa maklumat berkaitan dengan kerjaya kamu. Okey, seperti yang kamu maklum, tingkatan 3, kamu sebelum ni daripada tingkatan 3 dan tahun 2021 kamu berada di tingkatan 4 Jadi seperti yang kamu tengok, seperti yang dah diberitahu dan dimaklumkan oleh guru-guru kelas yang kamu berada sekarang Okey, untuk makluman kamu tingkatan 4 kita mempunyai 10 buah kelas. Sebelum ni kamu tingkatan 3 kita hanya ada 9 kelas. Tapi untuk tingkatan 4 kita ada 10 kelas yang mana 3 kelas pertama iaitu kelas alfa, beta dan gamma ialah merupakan kelas sains stream ataupun sains tulen. Bila cikgu sebut sains tulen ni yang mengambil subjek biologi, fizik dan kimia. Okey. Dan kita ada 2 kelas iaitu kelas perakaunan dan 1 kelas perniagaan. Okey. Seterusnya kita ada 3 lagi, kita ada kelas pendidikan seni, istilah pendidikan seni dan 1 kelas mengambil subjek geografi. Dan yang terakhir ialah kelas PVMA. Okey, untuk makluman kelas PVMA ni lebih kepada kelas pelajar yang mengambil kemahiran. Okey, untuk pagi ni, untuk hari ni, cikgu hendak fokus kepada 3 kelas utama iaitu kelas sains tulen, iaitu kelas alfa, kelas beta dan kelas gamma. Okey. Apa yang kamu perlu tahu sebagai pelajar tingkatan 4 yang baharu? Jadi dekat sini sebab apa yang cikgu nak sampaikan dekat sini sebab perbezaan antara kelas kamu tingkatan 3 dan tingkatan 4. Dia sudah tidak sama kamu sudah tidak sama lagi dengan subjek yang kamu ambil waktu kamu tingkatan 3 tahun lepas dengan tingkatan 4 tahun ni. Jadi cikgu akan terangkanlah lebih maklumat dan perkara yang berkaitan dengan subjek dan kerjaya yang melibatkan kelas sains tulen ini. Okey, jadi cikgu tidak mahu membuang masa.
cikgu persilakan cikgu menjemput Cikgu Natasha yang akan bagi macam briefing lah macam pengenalan kepada kamu berkaitan kelas sains tulen. Okey, Cikgu Natasha dipersilakan. Ya, okey. Okey, dengar suara saya Cikgu Naim? Ya, dengar. Alright, Assalamualaikum semua. Anak murid cikgu yang tingkatan 4. So hari ni kita akan bercakap tentang 3 kelas macam Cikgu Naim cakap tadi, iaitu Alpha, Beta, Gamma. Package 1 yang lebih fokus kepada package STEM, iaitu Science, Teknologi, nanti kita tengoklah. Okay, so hari ni cikgu akan terangkan secara ringkas apa itu STEM supaya awak nampak bayangan STEM tu dan awak boleh faham sikit, sebab sekarang pun kita berada di awak berada di rumah, jadi mungkin agak kabur sikit tentang STEM tu. Okay, so saya ada slide secara ringkas lah Okey, nampak tak slide saya? Nampak. Alright, okey. So, nampak tak? Dia tak boleh zoom yang tu. Dia tak boleh zoom? Tak apa. Go on je, go on. Boleh? Boleh. Okey. So, hari ni kita akan bincangkan tentang apa itu STEM. STEM bermaksud adalah STEM ni kita standing for Science, Technology, Engineering dan Matematik. Okay, that's why lah awak punya 3 kelas ni adalah kelas sains tulen. Okay, bila kita tengok, apa itu STEM? STEM ni adalah bidang yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okay, bila kita tengok awak punya subjek tu, subjek awak ada biologi, kimia, fizik, sains komputer dan ada satu kelas lagi Gamma, tak silap saya, adalah ambil perakaunan. Okay, so kita boleh go through satu-satu kenapa awak perlu ambil subjek-subjek ini di dalam awak punya package STEM. Okay, so dalam package STEM, untuk kelas yang pertama 4 alpha dia akan ambil biologi, fizik, kimia dan matematik tambahan. Okay, yang ini memang sains tulen sebab tiga-tiga sains awak belajar. Okay, untuk 4 beta, apa yang beza dengan 4 alpha adalah 4 beta awak ambil sains komputer, awak tak ambil biologi. Maknanya awak ambil fizik, kimia, maths tambahan dan sains komputer. Itu beza dia. Dan untuk 4 gamma, betul lah, 4 gamma, beza dia adalah perakaunan. Awak boleh nampak 3 kelas ni perbezaan dia satu subjek tu je, biologi, sains komputer dan perakaunan. Okay, so kita tengok subjek subjek dalam bidang STEM. Cikgu Natasha, kejap. Ya. Okey, untuk pelajar kalau kamu tengok video ni sekarang melalui telefon, kamu onkan auto rotate. Kalau guna komputer tak ada masalah sebab dia akan nampak dengan jelas. Cuma kalau kamu pakai telefon, kamu tengok secara oriental ataupun mendata. Jangan tengok memanjang. Kamu tak nampak slide tu. Kamu pusing buat auto rotate phone kamu tu. Kat situ kamu akan nampak dengan jelas slide-slide yang Cikgu Natasha bentangkan. Okey, thank you. Okey, saya teruskan kita tengok subjek saya terangkan secara ringkas sahaja sebab kalau saya letak ayat banyak pun mungkin awak akan lebih sebab ini adalah briefing awal Okey, untuk 4 alpha dia akan ambil biologi, kimia dan fizik. Okey, untuk 4
No, 4 beta dia akan ambil kimia, fizik, sains komputer. So untuk 4 gamma dia akan ambil kimia, fizik dan perakaunan. So saya fokuskan kepada subjek-subjek yang penting untuk awak faham. Okay, so yang pertamanya untuk biologi. Okey, apa itu biologi? Mungkin awak dah search sebelum awak pilih course tu, pilih subjek tu, mungkin awak dah search biologi ni apa. Okey. Biologi ni normally dia mengkaji tentang benda hidup. Okey, benda hidup. So kajian saintifik mengenai hidupan, struktur pertumbuhan ataupun yang berkaitan dengan organisma. Okey. So awak akan go through lagi biologi ni dalam kelas biologi awak lah. So ini adalah secara ringkasnya apa itu biologi. So awak kena faham kenapa awak ambil biologi, apa maksud biologi. Okay, and then yang keduanya adalah kimia. Okay, kimia. Okay, kimia tu apa kimia? Awak perlu tahu bila awak pilih sains tulen, setiap subjek tu awak kena tahu apa definisi dia. Maksudnya sebelum awak nak pilih tu awak kena tahu dia tentang apa kan. Okey, untuk kimia biasanya kita melihat kajian tentang jirim ataupun dan tindak balas. Okey, ataupun komposisi, struktur dan ciri jirim. Maksudnya awak akan belajar tentang jirim lah. Okey, alright. Then next adalah physics. Physics dia berkait rapat dengan kimia. Okey, cuma physics ni lebih kepada kajian tentang tenaga dan kesan terhadap jirim. Tadi awak belajar kimia tu tentang jirim kan? Sekarang awak tengok awak belajar physics ni adalah kesan terhadap jirim tu. Okey, ini secara ringkas dia. Okey, untuk 4 beta awak ada tambahan, bukan tambahan, awak akan belajar sains komputer. Okey. Saya tahu ada di kalangan yang memilih sains komputer ni sebab minat dengan sains komputer. Okey, masa tingkatan 3 awak dah ambil asas sains komputer dan awak faham apa itu sains komputer. Okey, apa itu sains komputer? Biasanya bila awak naik tingkatan 4, sains komputer dia akan lebih mendalam sikit lah. Okey, iaitu tentang perhitungan dan pemprosesan maklumat. Okey, lebih memang akan belajar lebih kepada komputer. Alright. Okay, so the last one is tentang perakaunan. Ini untuk 4 gamma. Okay, untuk perakaunan biasanya kajian tentang data, merekod, urus niaga perniagaan atau menilai aktiviti ekonomi. Ini bila yang memilih akaun ni biasanya dia suka kira-kira. Dia suka kira-kira ataupun dia ada pengalaman menjual beli, so that's why lah dia suka ambil subjek perakaunan. Okay, alright. So okay, kita tengok sebelum awak nak memilih sesuatu kerjaya tu, awak kena tahu laluan awak selepas awak tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maknanya tingkatan 4, 5 ni memang awak akan belajar dengan package STEM tu. So selepas tingkatan 5, apa laluan yang awak nak pergi? Maknanya kenapa saya ambil subjek biologi ya? Apa yang saya nak jadi? Selepas SPM saya nak pilih U mana, saya nak pilih laluan mana. Okey, secara maksudnya secara roughly-nya awak saya akan tengokkan awak laluan selepas awak tingkatan 5. Alright. So bila awak tengok bila awak sekarang dekat sini. Okay, SPM Science, awak boleh nampak SPM Science. Maknanya tingkatan 4, 5 ni awak memang dah pilih aliran sains, awak dah tak boleh nak ubah. So di sinilah awak, okay, selepas penilaian SPM ini PT3 sepatutnya. Okay, so awak di sini SPM, tengok laluan awak ni. Alah, tak nampak. Okay, saya zoom sikit. Awak nampak tak laluan merah ni? Maknanya laluan awak ni tak terhad tau. Maksudnya bila awak ambil, even awak ambil sains tulen, awak punya laluan sangat luas. Maksudnya awak boleh go through ke sains teknologi terus. Maknanya ada yang minat nak jadi engineering, ada yang minat nak jadi doktor, ada yang minat nak dalam bidang sains.
straight je terus ke sains teknologi. Okay, dan yang keduanya tentang perakaunan tadi. That's why lah 4 gamma dia ada account. So maknanya even though awak sains tulis adalah sains perakaunan, so maknanya awak boleh pergi dua-dua sekali. Sama ada awak nak pergi sains teknologi ataupun awak nak pergi pengurusan perniagaan. Biasanya kalau orang ambil account ni mesti dia nak fokus kepada account. Okay, let's say awak kata awak tak nak pergi jadi doktor, saya tak nak jadi engineering, saya nak jadi benda lain. Okay, nampak tak laluan yang ketiga? Laluan ketiga adalah sains sosial. Maknanya bila awak keluar daripada SPM, awak nak pilih bidang, contohnya sebenarnya awak minat untuk menjadi cikgu, contoh menjadi cikgu, menjadi pensyarah, awak lebih minat bidang pendidikan. So sebenarnya awak boleh pergi laluan ni, laluan sastra ni. Nampak tak kemanusiaan ni? Maknanya awak boleh go through ambil bidang pendidikan, contohnya bidang pendidikan biologi. So lepas daripada awak degree atau diploma tu, awak boleh apply jadi cikgu. Cikgu kepada biologi. Nampak tak? Dia tak lari jauh kan? Maknanya bila awak tingkatan 4, tingkatan 5 awak ambil biologi, bila awak keluar tu nak belajar tu, awak still boleh go through awak punya biologi, cuma bidang dia lain. Bukan semestinya awak jadi doktor, maknanya awak kata awak minat untuk bekerja menjadi cikgu atau pensyarah, awak boleh jadi. Okay. So dan yang terakhir sekali, awak tengok laluan awak ni, kemahiran. Okay, so kemahiran. Biasanya yang kemahiran ni engineering lah. Maknanya awak boleh go through terus kepada engineering punya kemahiran, ataupun awak boleh jadi apa yang Cikgu Naim? Tolong saya. Maksudnya Cikgu Naim? Okey. Yang kemahiran ni. Okey. Cikgu sentuh sikit kalau macam berkaitan dengan kemahiran. Okey, kemahiran ni sebenarnya untuk demand ataupun kehendak pasaran sekarang. Kalau kamu tengok sekarang ni, yang ni secara realiti, cikgu bercakap berkaitan secara realiti. Demand sekarang untuk yang berkemahiran lebih diambil. Sebab dekat Malaysia sekarang ni banyak kerja yang memerlukan kemahiran. Kemahiran ni banyak tau. Sebab tak kisahlah kamu daripada sekolah universiti, ataupun kamu daripada politeknik, ataupun daripada IKBN, daripada college community. Semua-semua tu ialah tempat yang kamu melatih kamu ke arah kemahiran. Kemahiran ni banyaklah semua dalam bidang, tak kisahlah dalam bidang teknologi, kejuruteraan ke, elektrik, pengurusan pejabat, operasi, apa lagi, essential, banyak yang melibatkan pengurusan. Dan pengurusan ni kalau kamu pergi ke sekolah khusus, dan contoh macam kelas yang kat sekolah yang kita ada, macam contoh kelas BWMA tu, yang dia orang ambil bab kemahiran, yang mana dia orang nanti keluar akan dapat SKM level 1, iaitu Sijil Kemahiran Malaysia. Sijil Kemahiran Malaysia, untuk makluman kamu, dia setaraf SKM setaraf dengan SPM dan setaraf dengan SVN, Sijil Vocational Malaysia. Dia tiga ni sama je. Maknanya kalau in case kamu tak ni ambil, ni pun kamu ada SKM ataupun ada SVM, sijil tu laku diguna pakai di mana-mana di Malaysia ni. Even luar negara sekalipun, kemahiran ni amat dipandang tinggi lah. Maknanya demand dia tu tinggi. Demand dia tu tinggi. Maknanya banyak lagi. Jadi tapi tu terpulang kepada minat lah. Sebab kemahiran ni cikgu tak boleh nak cakap, sebab benda ni umum dan minat seseorang tu berbeza. Ada orang minat kemahiran, ada orang tak. Macam itulah. Jadi kalau kamu tak pasti, cikgu saya nak pilih yang mana semua, tak ada masalah. Kamu boleh rujuk cikgu-cikgu lah, cikgu sendiri, cikgu Natasha, waktu kita ada cikgu Samira yang bersama kita juga, Cik Loy. Kamu boleh tanya apa yang kamu
tak pasti tentang diri kamu. Apa yang kamu nak, apa minat diri kamu. Lebih kurang macam tu lah kemahiran. Sebab kemahiran ni cikgu kalau nak explain dekat sini perlukan ambil masa lah. Sebab kita sekarang ni kita nak fokus kepada maknanya science stream tu tadi. Cuma cikgu masuk selingan sikit lah bab kemahiran ni. Okay, cikgu Natasha. Okay. Alright. Okay, so nampak sikit gambaran dia tak semestinya awak ambil sains tulen ni adalah jalan awak hanyalah satu. No. Maknanya kalau awak kata, oh saya ambil biologi lah cikgu, saya tak boleh nak bawa biologi sebenarnya. Tapi sebab saya rasa tak ada, saya perlu jadi doktor ke? Macam tu. Tapi kalau awak nampak sini sebenarnya banyak cabang yang awak boleh pergi. Bermakna bila awak dinilai untuk masuk ke kelas itu, bermakna awak ada kemahiran untuk ambil subjek tu, awak ada peluang yang banyak sebenarnya. Contoh cikgu awak masa tingkatan 3 nilai awak ni boleh bawa sains ni, boleh bawa biologi, boleh bawa kimia. Maknanya awak ada potensi itu, cuma untuk tingkatan 4 ni awak perlu gilapkan lagi awak punya potensi untuk belajar 3 subjek, 5 subjek yang saya terangkan tadi. Maksudnya dan bila awak tengok laluan awak ni, so awak boleh lega lah sikit. Oh semestinya saya ambil biologi saya jadi doktor, rupanya saya boleh jadi macam-macam. Kalau saya kata cikgu saya minat jadi cikgu lah, saya nak ajar, tapi saya nak ajar kimia, memang boleh. Kita dekat IPT memang ada tawarkan pendidikan kimia, maksudnya boleh jadi cikgu ke, boleh jadi pensyarah ke. So itu adalah secara gambaran awal dia lah. Okay, kita dah bincang tentang package STEM, kita dah tengok subjek, kita dah tengok laluan SPM awak. Okay, biasanya selepas laluan SPM awak akan masuk universiti ke, asasi ke, matrikulasi, diploma ataupun kemahiran macam Cikgu Naim cakap tadi. Selepas itu, selepas ini adalah briefing awal supaya awak nampak laluan awak ni ke mana. Maknanya bila awak dah ambil tingkatan 4, 5 ni, sebenarnya awak boleh fikir dah kat mana awak nak pergi sebenarnya. Okay, so kita tengok sedikit lah tentang kerjaya-kerjaya yang ada dalam awak punya package ni. Contohnya bila awak memang minat sangat dengan biologi, so apa kerjaya yang awak boleh pergi untuk biologi, ataupun awak kata, oh saya ambil sains komputer cikgu, saya kena belajar komputer, kena baiki komputer ke? Okey, sebenarnya sains komputer pun banyak sangat kerjaya dia dekat Malaysia ni, terutama sekarang kita waktu-waktu pandemik ni, sains komputer dah sangat diperlukan sebab kita menggunakan banyak digital. Contohnya sekarang pun kita still guna digital, kita tak bersemuka tapi kita guna Google Meet. Okey, kita guna video untuk awak tengok. Okey, so kita tengok kerjaya. Okey, ni adalah contoh-contoh kerjaya. Okey, yang pertamanya bidang biologi. Okey, katalah awak memang minat sangat dengan biologi, awak kata saya suka sangat manusia cikgu. Sebab tadi cikgu kata tentang hidupan, mikroorganisma. Okey. So kita ada, saya zoomkan sikit. So kita ada dalam bidang biologi ni sebenarnya awak boleh jadi doktor. Itu yang first lah. Selalu familiarnya memang kata, oh ambil biologi ni boleh jadi doktor. Okey. And then awak boleh jadi zoologi. Oh, zoologi tu apa Okay. And then microbiology, biology, botani, tengok. Ini adalah pekerjaan yang ada dekat Malaysia sebenarnya. Tapi kita tak tahu. Kita tak didedahkan dengan benda-benda macam ni. Maknanya bila kononnya ambil biologi, mesti jadi doktor. Mesti jadi doktor. No, sebenarnya bila awak ambil biologi, banyak sangat pekerjaan yang memerlukan bidang biologi ni. Okay. Contoh zoologi tu sebenarnya adalah kajian tentang haiwan. Okay, kajian tentang haiwan. Awak nampak tak? Mungkin ada kakak ke abang ke yang belajar dulu biologi ataupun yang dekat universiti tu suka bedah-bedah katak, bedah tikus. Itu adalah antara bidang-bidang yang boleh jadi zoologi lah, maknanya dikaji tentang haiwan. Okay. Dan yang keduanya adalah microbiology. Bila kau tengok microbiology ni, sekarang kita dilanda wabak pandemik COVID-19 kan.
So sebenarnya orang-orang yang mengkaji tentang virus-virus ni, tentang bakteria ke mikroorganisma, benda-benda yang kita tak nampak adalah orang yang bekerja sebagai microbiology. Okay, maknanya awak akan kaji tentang benda-benda halus kita tak nampak, macam virus, macam bakteria, itulah dia. So itulah pekerjaannya. Okay, duduk dekat makmal, kaji tentang COVID ni macam mana bentuk dia. Okay, so itulah pekerjaan microbiology. Dekat Malaysia ni kita memerlukan ramai sangat orang microbiology untuk mengkaji mikroorganisma. Okay, then biology, ahli biology ni biasanya ahli biology ni dia kepada sama ada biologi sel ke, maksudnya kepada hidupan-hidupan lah. Okey, botani kepada tumbuhan, doktor ni sebenarnya tak semestinya awak jadi doktor kepada manusia. Kita ada doktor haiwan, veterina. Okey, ini adalah contoh-contoh lah, sebenarnya banyak lagi kalau kita nak ikutkan pekerjaan tentang bidang biologi ni lah. Okey, then bidang kimia. Bidang kimia ni, siapa yang suka dengan mayat. So biasanya diorang orang-orang yang macam ni adalah ahli-ahli forensik lah, yang suka kaji tentang sesuatu bukanlah, maksudnya forensik ni lebih mengkaji kepada mayat, kenapa mayat tu mati ke, macam tu lah. Lebih kepada kimia. Macam mana saya nak cakap sepun alamak, dah lupa. Tak apalah, saya next lah. And then ahli kimia ni, and then farmasi, pensyarah. Okay, so maknanya bila awak masuk bidang kimia ni tak semestinya awak jadi ahli kimia. Maknanya awak suka bercakap dengan orang, suka mengajar, awak boleh jadi pensyarah. Okay, bidang fizik. Okay, bidang fizik ni more kepada engineering, okay, astronomi, kalau minat nak ke bulan, okay, and then ahli fizik. Okey, itu adalah untuk sains stream, sains tulen iaitu 4 alpha lah, biologi, kimia, fizik. Okey. Untuk 4 beta kita tengok Untuk 4 beta adalah bidang sains komputer. Okey, bidang sains komputer dia tak semestinya kita maksudnya bukan membaiki komputer lah, maknanya lebih kepada fokus komputer, tak semestinya. Tapi kita menggunakan komputer itu untuk menjadi seorang, contohnya pereka grafik ke, multimedia atau animasi. Kalau kita tengok sekarang contohnya filem kartun sekarang tu, Ejen Ali. Ejen Ali ni sebenarnya orang-orang sains komputer tau yang buat. Okay, sebab dia orang reka grafik kartun tu. Okay, dan kita dekat Malaysia pun ada engineering dalam bidang sains komputer. Bukan semestinya engineering, civil engineering ke, mechanical engineering, sains komputer pun kita ada engineering. Okay, then the last one is bidang perakaunan. Okay, bidang perakaunan ni kita dah familiar, maknanya bila kita belajar account, of course lah ada yang nak jadi accountant ataupun boleh jadi juru audit. Okay, ataupun kalau rasa saya tak nak lah kerja dekat bank ke cikgu, boleh tak, saya ni suka menjual, suka meniaga. Okay, so maknanya bila awak ada bidang perakaunan ni, awak boleh jadi usahawan. Itu adalah bonus bagi awak sebab awak faham tentang account, so boleh jadi seorang businessman atau businesswoman. Okay, then of course lah awak boleh jadi pensyarah juga ataupun cikgu lah. Okay, so itu adalah secara ringkasnya kerjaya-kerjaya dalam bidang STEM. Okay. Okay, so kita dah bincangkan 4 topik, maknanya 4 topik secara roughly, secara ringkasnya. Maknanya awak boleh nampak dah gambaran sikit, saya tak boleh nak bagi banyak nanti awak pening. So maknanya awak dah dapat gambaran sikit tu pun dah bersyukur sangat. Okay, so untuk awak rasa macam katalah saya masih pening lah cikgu, okay, masih pening, masih tak faham sangat lah. Okay, kita sekarang ni ada talian prihatin, awak boleh hubungi saya sama ada cikgu saya ataupun cikgu Naim lah, untuk tanya tentang lebih mendalam tentang awak punya package ni. Okay, so saya rasa
Itu saja saya punya penerangan. Uh, saya harap awak boleh faham sikit lah tentang awak punya laluan awak, package awak yang awak pilih. Okay, so apa-apa awak boleh hubungi saya. Mari saya tengok balik. Okay, ini nombor saya, awak boleh tengok. Kalau awak rasa awak nak tanya soalan ke ataupun awak nak maklumat lagi lebih daripada yang kita bincangkan pada hari ini, awak boleh hubungi saya dengan Cikgu Naim. Alright. Okay, so saya rasa yang itu saja hari ini. Saya serahkan balik kepada Cikgu Naim, boleh? Okey, saya serahkan balik kepada Cikgu Naim. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap awak boleh fahamlah sikit tentang penerangan saya pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada tersasul ke, dan good luck belajar PDPR kat rumah. InsyaAllah kita akan jumpa kalau sekolah dah buka nanti. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Natasha di atas penerangan beliau tadi. Okey, jadi dekat situ kamu dapat faham sedikit sebanyak yang berkaitan dengan kos yang kamu bakal ambil, yang kamu ambil nanti, dan hala tuju ke mana kamu pergi selepas daripada itulah. Sebab kenapa cikgu cakap macam tu, sebab tu cikgu cakap kamu berada di tingkatan 1, 2, 3 tidak sama seperti kamu berada di tingkatan 4 dan 5. Sebabnya bila kamu berada di tingkatan 4 itulah kamu kelas tu, tingkatan 4 itulah kamu ambil subjek tu, tingkatan 5 pun SPM nanti pun itulah yang kamu akan belajar. Dia berkaitan, benda daripada tingkatan 4 dengan tingkatan 5 sama, dia dalam satu silibus yang sama juga daripada tingkatan 1, 2, 3. Bila kamu ambil PT3 tu, dia ada kaitan dengan pembelajaran kamu daripada tingkatan 2 dan 1. Okey, sama juga ni rintetan dia daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, boleh Jadi cikgu harap dengan taklimat ataupun perkongsian daripada cikgu pagi ni bersama-sama Cikgu Natasha semua dan Cikgu Samira pun ada sama untuk lebih kepada pengenalan awal lah sebab cikgu percaya setiap tahun ramai pelajar yang tidak tahu, okey saya masuk kelas ni kenapa cikgu, saya ambil kos ni kenapa cikgu, masing-masing tak tahu. Dan setiap tahun ada je yang datang dengan ibu bapa, cikgu saya tak boleh lah cikgu, saya nak tukar kelas lah cikgu. Itu tiap-tiap tahun orang cakap senario yang berlaku dekat sekolah kita bagi pelajar tingkatan 4 lah. Jadi kamu jangan kusutkan kepala, jangan pening, tak ada masalah. Ni kalau kamu tanya pendapat cikgu sekarang, cikgu akan bagi tahu kalau kamu ambil kelas sains tulen tu menjadi satu kamu punya kelebihan ataupun advantages lah untuk diri kamu. Kamu ambil subjek tu tapi banyak yang kamu boleh pergi. Nampak? Okey, contoh kalau kamu pindah ke kelas lain. Okey. Kalau kelas sastra ke, kelas apa lagi? Ekonomi. Kalau kamu ambil kelas tu tapi kamu rasa mungkin satu hari nanti aku nak pergi jadi doktor haiwan lah. Tak boleh. Sebab kos yang kamu ambil tak ada kaitan dengan apa yang kamu nak, yang melibatkan permintaan sains tadi. Nampak? Tetapi kalau kamu ambil kelas sains tapi kamu nak pergi ambil benda lain, tak naklah jadi ni, saya nak jadi cikgu je lah kot, tak pun saya berminat nak jadi polis ke, tak ada masalah, kamu boleh saja sebab dia punya cabang kejaya kamu tu lebih luas berbanding dengan orang lain. Iba kamu berminat dengan kemahiran pun tak ada masalah. Okey, nampak Jadi cikgu harap tahun ni tak adalah maknanya kita, walaupun sekarang kita berada di masing-masing di rumah, jadi lepas cikgu harap tak adalah yang bila kita buka mungkin cikgu tak boleh tahu lah, mungkin kita tak boleh jangka benda ni mungkin berpanjangan ataupun doa-doa lah
benda ni kita akan berjumpa untuk tahun ni di sekolah bila-bila. Nanti tak ada lagi lah dalam rungutan daripada cikgu-cikgu kamu. Okey, pelajar nak tukar kelas semua-semua sebab tak boleh ni. Kamu jangan khawatir, jangan bimbang. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu cakap teruskan. Tu menjadi satu kelebihan untuk pelajar-pelajar kelas sains. Okey? Boleh Okey. Cikgu rasa untuk pagi ni tu sajalah daripada cikgu. Sedikit penerangan berkaitan dengan STEAM Okey, Cikgu Samira ada bersama kita ke? Cikgu Samira? Cikgu Samira? Okey, tak apalah mungkin Cikgu Samira dia tak dia off dia punya ni. Okey, jadi kalau ada apa persoalan ataupun kamu boleh direct lah hubungi cikgu sendiri ataupun Cikgu Natasha. Nak tanya tak ada masalah. Cikgu sudi je melayan pelajar-pelajar cikgu ni. Nak tanya apa? Ibu bapa kamu nak tanya tak ada masalah. Bagi call je ibu bapa kamu, suruh je call cikgu, tak ada masalah. Jangan tengah-tengah malam call, sudahlah. Cikgu pun nak tidur. Call awal-awal sudah. Bapa tu bekerja. Ni tengah malam kau baru nak call. Okey, boleh Jadi cikgu harap kamu yang berada di rumah tu jaga diri, jaga kesihatan, stay strong, stay safe. Okey, tu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.